Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liyamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi tarqabat tamami kulli sul ataqashahum birahmati wal maghfirah. Bismi Nabi wa alin Nabi sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ya Allah rabbi tamim bil khair wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampailah detik ini Allah masih kurniakan kepada kita anugerah sehingga kita dapat berjumpa bersama-sama dengan bulan suci Ramadan. Ramadan adalah tetamu agung yang kedatangannya ditunggu dan disambut oleh orang-orang yang suka dan gemar beribadah. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita orang yang hanya gemar beribadah, suka beribadah hanya di bulan suci Ramadan saja. Akan tetapi selepas Ramadan pun kita tetap istiqamah melakukan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan ridha Allah, yang disebut dengan taat, yang taat itu adalah ibadah. Salawat dan salam kepada penghulu kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita sehingga kita dapatlah menjadi umat Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Hadirin wal hadirat jamaah salat jamaah surah An-Nur yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah senantiasa diberikan kesihatan oleh Allah, diberikan rahmat, kasih sayang, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, sehinggalah dapat bila-bila masa nanti selepas Ramadan, selepas selesainya ujian Allah yaitu COVID-19 ataupun musim corona yang sekarang ini, dapat kita berjumpa. Jamaah salat surah An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membicarakan, memuzakarah dengan kitab Tarikhul Khulafa lil Imam As-Suyuti, alangkah eloknya sedikit kita bahaskan sebagai mukaddimah pertemuan kita mengambil keberkahan di bulan suci Ramadan. Beberapa hari, minggu ataupun bulan lepas, maknanya sebulan, 2 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, itu selalu akan kita dengar satu selentingan. Selentingan ini bahasa itu satu statement kenyataan yang dilemparkan kepada mereka-mereka yang suka beramal dengan amalan-amalan sunnah, hakikatnya sunnah, seperti yang dikatakan oleh Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam.
Beliau yang membagi bid'ah kepada 5. Tapi kita tak bahaskan kerana waktu kita yang singkat. Kata beliau, bid'ah itu terbagi kepada 5. Dan beliau juga mengatakan bahawa tidak ada istilah bid'ah di dalam ibadah. Tidak ada istilah bid'ah di dalam ibadah, akan tetapi yang ada itu adalah sunnah mustanbatah. Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada 2, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah baik dan bid'ah yang buruk yang tercela. Jadi Sultan Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau juga dikatakan beliau itu adalah mujtahid, seorang mujtahid. Beliau katakan bahawa tidak ada bid'ah hasanah itu. Beliau mengatakan bid'ah itu yang sebenar yang dikatakan oleh orang bid'ah itu adalah sebenarnya sunnah mustanbatah. Apa itu sunnah mustanbatah? Adalah sunnah yang diambil, yang diistimbat, digali, dikaji daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Allah yang mulia. Maka sering kita mendengar, adakah panduannya? Kita membaca niat untuk puasa, melapaskan niat untuk puasa esok hari di bulan suci Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tidak akan membahaskan perkara khilafiyah, tetapi sedikit nak memberikan kepada kita yang beramal dengan amalan ini adalah yaitu dengan doa-doa yang kita baca selepas tarawih. Selalu kita baca selepas tarawih. Itu dengan doa nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan suci Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah niat berpuasa di bulan suci Ramadan dengan nawaitu shawma ghadin itu dilafazkan ataukah tidak? Kita tidak perlu berbalah dalam bab ini. Yang nak beramal silakan. Yang tak pun tidak mengapa. Karena kita beramal dengan satu perkara, selama perkara itu masih ada khilaf. Masih ada khilafiyah di kalangan para ulama, maka kita boleh beramal. Kita nak ikut ulama yang mengatakan boleh, ataupun kita nak ikut ulama yang mengatakan tak boleh. Kenapa? Daripada kita berniat di bulan suci Ramadan dengan lafaz nawaitu shawma ghadin. Adakah hujahnya, adakah dalilnya? Niat ini adalah lafaz niat, itu adalah lafaz yang akan menolong bagi hati. Ianya bukan wajib. Kalau kita buat akan berdosa, ataupun kita tinggalkan akan berdosa, tidak. Sunnah. Kalau kita buat untuk menolong hati, bagi orang yang mungkin susah kalau setakat nak berniat saja, sebenarnya habis saja selepas kita berbuka. Kita ingat besok nak puasa pun dah jadi kita berniat. Dah jadi untuk kita berniat besok nak puasa tu, tanpa kita melawaskan nawaitu shawma ghadin dan seumpamanya. Akan tetapi perkara ini berlaku kalau kita melihatlah kepada anak-anak. Saya melihat kepada anak saya sendiri. Anak saya daripada umur 5 tahun, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ada 4 orang yang sekarang berpuasa. Jadi mereka biasa melapaskan niat nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana
hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian mak dia bagi tahu, saja aku puasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan suci Ramadan tahun ini kerana Allah. Nah, niat seumpama ini adalah mengajar kepada anak-anak yang pertama. Yang kedua, kanak-kanak dia belum boleh lagi, belum tahu apa niat itu sebenarnya. Dia tak faham apa niat. Jadi niat itu dah lafaz dengan bahasa Arab, diterjemahkan pula ke bahasa Melayu. Ini mengajar kepada mereka. Dan kalau kita dah baca, kita faham apa arti yang kita baca, kemudian kita terjemahkan juga dengan bahasa Melayu untuk bahawa kita nak puasa esok hari. Itu otomatik. Lebih kuat. Tak ada syak ragu lagi dah. Kalau kita dah baca, saya akan puasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu dah jadi dah. Tak ada khilaf di situ bahawa dia dah berniat. Dia lapaskan niatnya, tapi tentu dalam hati juga berniat. Maka dalam hadis, siapa yang tidak memalamkan niat, artinya belum berniat. Dalam arti niat di sini adalah di dalam hati. Belum berniat, bukan lapas. Belum berniat sebelum terbit fajar. Artinya belum memalamkan niatnya. Maka dia tidak ada istilah puasa baginya. Artinya tidak ada puasa ke atasnya. Maka itu di malam pertama bulan suci Ramadan kita diajar. Ada pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan apa? Boleh sah berniat di malam pertama bulan Ramadan untuk puasa 1 bulan penuh. Ini pendapat Imam Malik. Maka kita berpendapat mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, melapaskan niat, berniat 1 bulan penuh di malam pertama bulan Ramadan, dan wajib tiap-tiap malam kita berniat puasa esok hari. Karena pendapat Imam Syafi'i, satu hari itu berbeza-beza. Maka kena kita niat dengan secara berasingan. Tak boleh jadi niat hanya 1 kali. Maka kita raikan pendapat Imam Malik, kita pakai 1 kali, kita berniat di malam pertama bulan Ramadan, dan kita berniat setiap malam sebelum fajar untuk kita boleh atau sah dikatakan berpuasa esok hari. Ini tidak perlu diperbahaskan. Boleh tak boleh, bid'ah tak bid'ah, tidak perlu. Okey. Kemudian yang kedua, perkara yang juga selalu menjadi perbincangan ketika seseorang berpuasa. Adakah doa berbuka puasa yang kita baca itu adalah warid yang artinya ada hujahnya, ada datang perintah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahimakumullah. Dalam hadis yang siapa nak amal hadis ini silakan. Bagus, elok. Yaitu doa yang masyhur. Masyhur arti di sini sebenarnya yang ikut warid daripada Nabi, yang maknanya di situ tidak ada khilaf. Doanya sebelum berbuka puasa. Tapi ada ulama mengatakan doa ini dibaca selepas berbuka. Lepas berbuka. Apa doanya? Zahaba zama'u wa batalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah, rawahu Abu Daud. Jadi riwayat daripada Sayyidina Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi berbuka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah hilang dahaga, otot-otot tubuh kita pun telah basah dan telah memperoleh pahala insya-Allah. Ini doa sebelum berbuka. Kemudian yang selalu kita baca, yang lagi masyhur, maksudnya masyhur di kalangan kita, ya, orang Melayu, orang Nusantara lah, ataupun di kalangan orang awam seumpama kita. Apa dia doanya? Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Riwayat ini riwayat Imam Abu Daud, tetapi dengan perbezaan, yaitu bezanya lapasnya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Dengan tambahan-tambahannya, riwayat ini sabit juga daripada Imam Abu Daud. Nah, doa inilah yang dikatakan atau dituduh dengan oleh sebagian sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka dan mengampuni kita. Doa ini bid'ah kata mereka. Kenapa jadi disebutkan doa ini disebutkan dengan istilah bid'ah? Karena hadis berkaitan dengan Allah malakasumtu ini dhaif. Tetapi dhaifnya hadis ini diriwayatkan oleh ramai ulama, ramai ahli hadis dengan jalur atau turuk yang banyak. Riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam Awsat. Kemudian dalam kitab oleh Imam Abu Daud itu ada rawi. Rawi itu nama beliau adalah Zabarqan. Zabarqan ini yang meriwayatkan hadis. Ada namanya Zabarqan. Beliau adalah dikatakan oleh ahli hadis jarah wa ta'dil, beliau adalah dhaif. Kemudian riwayat Imam At-Tabrani juga dalam Mu'jam Kabir. Jadi Imam Tabrani ada mempunyai Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir. 2. Dan di dalamnya ada perawi Abdul Malik bin Harun. Di dalam Mu'jam Kabir oleh Imam At-Tabrani ada nama perawi Abdul Malik bin Harun. Beliau juga dhaif. Artinya dah 2 riwayat. Maka para ulama mengatakan di sini kita sebutkan hanya 2 saja. Banyak lagi riwayatnya, ada puluhan. Tapi satu sempat kita nak bincangkan karena kita akan baca kitab Tadkhul Khulafa. Maka nak sebutkan di sini seorang muhaddis abad moden, ya kalau dikatakan beliau selevel dengan Syekh Al-Albani, yaitu Syekh Al-Arnaud. Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, beliau mengatakan, beliau ni kalau ulama kita sebut juga beliau adalah ulama salafi. Beliau katakan, namun hadis-hadis ini memiliki banyak riwayat. Riwayat di luar itu, dan banyak, bukan hanya 2 saja, banyak. Sehingga menguatkan riwayat-riwayat yang tadi. Maka dalam pandangan para ulama, apabila hadis itu diriwayatkan beberapa jalur, turuk, jalan. Kemudian hadisnya dengan berbagai lafaz, katakan ada 5, kelima-limanya dhaif. Tapi berkaitan dengan perkara yang sama, perbuatan yang sama. Maka kedudukan hadis yang dhaif tadi boleh menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi berarti boleh dijadikan amalan. Jadi pada kesimpulannya pada mukadimah ini kita tidak perlu membahaskan terlalu panjang lebar berkaitan dengan niat puasa di bulan suci Ramadan, kemudian doa di berbuka puasa. Andai kan kita tak baca Allah malakasum tu, misalkan contoh kita pada Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa panjang-panjang. Kenapa kita kena baca doa? Sebab doa selama orang itu berpuasa, dalam hadis yang sahih, selama orang itu berpuasa, sebelum berbuka doanya kabul, doanya makbul. Di doa apa saja yang dibaca, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau nak kita berbalah tentang Allah malakasum tu sabit waridkah tidak, itu membuang masa kita. Kita baca doa apa yang kita boleh nak minta, misalkan mudah-mudahan Allah angkat corona ini. Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Allah sihatkan, kuatkan badan kita supaya boleh melawan virus-virus corona. InsyaAllah. Okey. Tuan-tuan hadirat rahimakumullah. Kita dah sampai kepada muka surat 50 daripada kitab Tarikhul Khulafa. Masih
perbincangan berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam kitab Al-Mujalasah, Ad-Dinawari telah mengeluarkan khabar yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir daripada Imam Asy-Sya'bi yang telah berkata, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengkhususkan Abu Bakar As-Siddiq dengan 4 sifat yang tidak diberikan kepada sesiapa pun daripada manusia. Allah khususkan sifat yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, 4 sifat yang tak diberikan kepada manusia, terkecuali di sini para anbiya. Artinya kalau para nabi tentu lebih daripada itu. Yang pertama, menamakan beliau sebagai As-Siddiq. Allah namakan Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar As-Siddiq. Ini masyhur kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq menerima berita tentang Nabi Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram Isra pada malam hari, berjalan, diperjalankan Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sebahagian malam, kemudian naik ke langit. Subuh hari, sebelum subuh, baginda dah hadir di tengah-tengah mereka. Maka pada saat itu baginda risau nak menyampaikan berita yang begitu hebat, begitu dahsyat. Nabi dah bayangkan macam mana umat boleh percaya perkara ini. Maksudnya kenapa Nabi rasa bimbang nak sampaikan? Sebab perkara yang begini, yang besar ni, dengan keadaan Nabi baru berdakwah dan macam-macam dugaan daripada orang-orang Quraisy. Lagi nak khabar kepada mereka, diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit, turun lagi ke dunia. Pada sebahagian malam, naik burak, kemudian naik ke langit. Itu yang Nabi pikirkan. Bolehkah Nabi, bolehkah mereka, manusia terima berita itu dengan iman? Tapi karena ini adalah perkara yang mesti disampaikan, maka Nabi pun sampaikan kepada mereka. Maka diketahui Nabi menghimpunkan mereka. Dalam kisah Isra Mi'raj panjang riwayat. Ada khas kitabnya. Ada kitab 4 buah buku. Tapi ada beberapa, ada 2 atau 3 yang sempat saya bawa, tapi itu berupa PDF. Ada 1 yang sempat saya bawa ke Malaysia. Tentang Islam, ulasan para ulama begitu panjang. 1 saja tebal, saiz dia setebal kitab ni. Jadi sudah diceritakan. Nabi habarkan kepada mereka selepas subuh. Disampaikan kepada mereka, dikumpulkan. Nabi sampaikan bahwa Nabi diperjalankan daripada Masjid Haram Masjid Aqsa pada malam hari itu. Dengan banyak kejadian-kejadian Nabi jumpa dalam perjalanan itu. Sebagai saksinya mereka-mereka yang dalam musafir berjumpa dengan Nabi macam-macam. Ada yang kehilangan unta, ada yang macam-macam lah cerita dalam perjalanan itu. Maka Nabi sampaikan supaya membuktikan bahwa Nabi memang benar berjalan pada malam itu. Terjumpa dengan kabilah-kabilah ni. Dia akan sampai balik ke Mekah pada sekian-sekian hari. Supaya menjadi bukti bahwa Nabi memang benar melakukannya. Akhirnya mereka pun tunggu-tunggu, memang benar. Nah, pendek cerita, pada saat Nabi sampaikan berita Isra Mi'raj itulah sebahagian, bukan sebahagian, mungkin sebagian kecil, ada beberapa orang, kalau dikatakan beberapa orang, yang iman dia masih lemah, menjadi murtad. Sebab mendengar kabar Isra Mi'raj. Karena sangat-sangat tak logik. Maka dalam bahasa ibarat mereka itu sampai meletakkan tangan di kepala macam, apa Muhammad dah buat ni? Berita apa? Karut apakah ini? Kalau itu bahasa apa? Papazola. Berita karut apakah ini? Mungkin kurang lebih seperti itu mereka mengatakan. Tuan-tuan rahimakumullah. Dan Abu Bakar As-Siddiq menerima berita Isra Mi'raj ini bukan daripada Rasulullah. Beliau mendapat berita Nabi Isra dan Mi'raj
Daripada Masjid Aqsa daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa berjalan kaki, kemudian naik ke langit. Ini daripada musuh ketat Rasulullah, Abu Jahal. Kenapa daripada Abu Jahal? Abu Jahal setelah mendengar berita, dia rasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan Muhammad. Beliau kena cari siapa yang boleh digoyah keimanannya, untuk supaya tidak ada lagi percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pergi cari. Dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil. Ya Abu Bakar, ta'al. Ada apa? Ya Abu Jahal. Abu Jahal bukan nama. Itu gelar. Nama dia ada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Sahabat kamu, kawan kamu, Muhammad, kata Abu Jahal. Dia kata, dia Isra Mi'raj malam tadi. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit. Balik lagi ke dunia. Sekarang dah ada tengah-tengah kita. Oh, percaya ke itu? Bahasa tu nak cari sokongan. Jawaban Abu Bakar tegas. Kalau Muhammad yang katakan, maka Muhammad telah benar. Jangankan selama satu malam, atau sebahagian malam, kurang daripada itu, sekelip mata. Kalau Muhammad yang mengatakan, saya percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka semenjak saat itulah para ulama katakan, itulah sejarah ketika Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq. Yang kedua, beliau sahabat yang mengiringi Rasulullah SAW ke dalam Gua Hira. Ke dalam, bukan Gua Hira, Gua Thur. Yang mengiringi Rasulullah ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy untuk dibunuh. Beliau dalam hijrah. Beliau yang menemani baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mengiringi Rasulullah ke dalam gua. Yang ketiga, beliaulah yang menemani baginda sallallahu alaihi wasallam semasa hijrah. Sahabat-sahabat semua dah hijrah, semua dah. Yang tak ada, yang dhaif, yang rasa tak ada yang menolong di Makkah, dah habis hijrah semua. Maka yang last Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang keempat, Rasulullah SAW memerintah beliau untuk berimamkan solat, sedang kaum muslimin menjadi saksi kepada tindakan Rasulullah SAW. Baginda memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam solat subuh pada ketika baginda dalam keadaan sakit tenat. Beliau diperintahkan untuk menjadi imam solat subuh. Maka hadis ini, riwayat ini disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pada perbincangan kita sebelumnya. Pada muka surat sebelum, beliau katakan apa? Kalau dalam urusan akhirat saja kami rela, kami diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq, apatah lagi dalam urusan dunia, urusan kepemimpinan, urusan kekhalifahan. Ini urusan dunia, kata beliau. Jadi ini sebagai hujah bagi mereka-mereka, terutama puak-puak yang tidak, atau puak Syiah yang mengatakan bahwa Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq merampas kuasa. Wal'iyadzubillah. Tidak mungkin seorang sahabat hebat, agung, mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq akan merampas kuasa. Ini tuduhan yang sangat keji kepada baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Daud telah mengeluarkan kabar di dalam kitabnya Al-Masif yang diriwayatkan daripada Ja'far bahwa beliau berkata, Abu Bakar biasa mendengar pembicaraan Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melihatnya. Dekatnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah sampai-sampai sering Abu Bakar As-Siddiq
mendengar Rasulullah berdialog dengan Sayyidina Jibril alaihissalam ketika menyampaikan wahyu. Tetapi Abu Bakar tak dapat melihat Sayyidina Jibril alaihissalam. Tuan-tuan rahimakumullah. Dan Imam Al-Hakim juga telah mengeluarkan khabar daripada Ibnu Al-Musayyib. Beliau berkata, Ibnu Musayyib, Abu Bakar di sisi Nabi SAW adalah sebagai menteri. Kedudukan Abu Bakar Siddiq di sisi baginda adalah seperti menteri. Baginda SAW bermusyarat dengannya di dalam semua urusan. Urusan akhirat, urusan dunia, urusan apa saja baginda akan berbincang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga orang yang kedua memeluk Islam. Orang kedua memeluk Islam di sini selepas daripada Sayyidah Khadijah. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang mengakui, mengimani kenabian Rasulullah SAW. Maka para ulama di sini mengkategorikan Abu Bakar adalah orang yang pertama memeluk Islam daripada kalangan lelaki dewasa. Sayyidatina Khadijah adalah orang pertama memeluk Islam di kalangan perempuan yang dewasa. Kalau di kalangan kanak-kanak remaja pada saat itu, kanak-kanak lah adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Orang kedua bersama-sama di dalam gua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang kedua yang berteduh di bawah para teduhan yang dibina semasa peperangan Badar. Dan orang kedua di dalam kubur yaitu di kawasan pekuburan Baginda sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Dan Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendahulukan orang lain ke atas beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar, kedudukan beliau di sisi Rasulullah SAW benar-benar istimewa. Alhamdulillah waktu asar telah sampai. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, waktu asar telah sampai menunjukkan asar suara azan saja. Kita tak boleh pergi ke surau. Kalau kita pergi ke surau, kita akan dilarang untuk patah balik, kerana itu hanya untuk memberitahukan waktu dah masuk. Jadi kita solat berjamaah di rumah. Dan alhamdulillah sampai waktu asar pun kuliah kita dah sampai di penghujung. Maka pertemuan akan datang kita akan sambung dengan pasal mengenai hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang khilafahnya dan sebutan imam-imam terkemuka mengenai kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah di mana hari ini kita berpuasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala ibadat kita. Allah ampun dosa-dosa kita. Allah selamatkan kita daripada virus corona yang tengah melanda dunia sekarang ini. Dan mudah-mudahan Allah cepat segera akan angkat ujian ini sehingga kita dapat tenang, dapat kembali lagi ke surau, ke masjid untuk kita mengimarahkan bulan suci Ramadan ataupun ibadah-ibadah lain ke hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran terdekat kita kaum muslimin muslimat ala hadhihi walaikun salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alafu minkum, minta ampun, minta maaf atas segala kesilapan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.